hari terbuka Mega Klinik Zahran, klinik OSH kita pada 6 Mac ini pada hari Rabu. Okey, so mungkin boleh screenshot awal-awal. InsyaAllah nanti kita pun akan send juga invitation ini kepada tuan-tuan puan-puan yang mendaftar pada hari ini. Ini just selingan sahajalah. Okey, so saya stop sharing. Okey. Jadi, tuan-tuan puan-puan, terima kasih kerana mendaftar untuk webinar kita pada hari ini. Saya Nabila Syahrir, merupakan marketing dan juga sales for Mega Klinik Zahran. Termasuk juga dalam OSH klinik kita. Jadi mungkin ada yang baru sahaja mengenali Mega Klinik Zahran. Mega Klinik Zahran adalah, saya tutup kamera ke? Minta maaf. Okey, Mega Klinik Zahran adalah mega klinik konsep yang berkonsep mega serba lengkap di HQ kita di Mega Klinik Zahran di Bandar Baru Bangi, Seksyen 9 ya. Okey, dan kita juga ada 13 cawangan termasuk dekat Johor, ada Bandar Dato' On, Pelabuhan Tanjung Lepas. Kita juga ada di Milai, Senawang, Putrajaya. Di Selangor sendiri kita ada dekat Bandar Baru Bangi Seksyen 9, Seksyen 7, Bandar Tunku Hussein On, Bandar Teknologi Kajang serta kita ada di Bandar Baru Milai. Dan juga ada warga Cyberjaya ke? Kita juga ada di Cyberjaya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, boleh saya tahu speaker kita dah ready ke? Untuk kita invite pada hari ini. Kita nak short and simple je, tak perlu lengthy sangat. Okey, dan mungkin kalau boleh saya tahu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang cadangan untuk kita buat webinar ataupun topik-topik yang you are interested in, boleh letakkan di ruangan komen supaya kita boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadapkan ini. Okay, kalau ada sebarang cadangan topik ke, boleh tuliskan di ruangan komen. Sedang menunggu speaker saya. Okey, jadi pada hari ini kita akan merungkai tentang basic ergonomi oleh Puan Fatin. Puan Fatin merupakan pegawai kesihatan pekerjaan yang berkhidmat di kumpulan Mega Klinik Zahran. Okey, beliau berpengalaman dalam bidang kesihatan dan keselamatan pekerjaan selama 6 tahun dalam skop penyelidikan, koordinator dan juga latihan. Beliau juga adalah beliau juga adalah residen tenaga pengajar dan juga ergonomic trained person di Mega Klinik Zahran. Jadi speaker kita sendirilah yang akan turun padang untuk buat. Tak ada masalah untuk menjemput Mega Klinik Zahran datang ke lokasi tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun sekiranya tidak mempunyai ruangan yang sesuai, boleh juga datang ke kita punya training place lah untuk kita buat. So ergonomik ni adalah kepentingan lah. Kita selalu tahu kepada macam HR selalu kata saya punya staff ni selalu ada back pain lah, ada masalah slip disc lah. Okay, dan bila lagi mereka yang selalu memang duduk dekat office saja, selalunya akan mengalami lah masalah ini. Jadi that's why kita mengambil inisiatif untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan semua mendapatkan pengenalan serba sedikit tentang kos ini, dan sekiranya berminat untuk dapatkan perkhidmatan ini di lokasi, boleh hubungi saya sendiri ataupun menghubungi Puan Fatin kita seperti yang tertera dekat dalam gambar tu. Okay, alright, stop sharing. Saya speaker dah ada ke? Okay, Puan Fatin dah ready ke tu? Okay, insyaAllah. Okay. Boleh? Okay, saya punya mic selalu tertutup-tutup. Okay, jadi tanpa melengah masa, saya persilakan Puan Fatin.
Okey, baik. Terima kasih banyak kepada moderator kita hari ini, Cik Nabila Syahril. Okey, baik. So, sebelum tu saya akan share slide dulu. Just nak make sure suara saya jelas, saya boleh dengar Boleh respon dekat chat pun boleh juga kalau boleh dengar suara. Boleh. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada semua yang sudi hadir untuk kita punya free webinar ni, mau kepada sharing session lah yang kita buat perkongsian kepada pihak-pihak industri atau mana-mana persons yang berminat untuk dengar talk daripada Azharan. Okey. Alright, untuk talk kita pada hari ini kita pergi kepada introduction to basic ergonomics. Baik. So mungkin ada orang yang pernah dengar ergonomics ni mungkin ada orang tak pernah dengar term ergonomics, so tak sure apa tu ergonomics, right? So hari ini kita akan berkongsi tentang definition dan juga apa tu contoh-contoh ergonomics. Okay, ergonomics ni luas dia bukan daripada kalau kita dalam pekerjaan mungkin kita akan go through kepada isu-isu ergonomics di tempat kerja, tapi sebenarnya dalam kehidupan seharian kita pun ada juga ergonomics ni. Contoh macam pagi tadi kan nak pergi kerja, contoh yang lelaki mungkin nak sikat rambut ataupun perempuan nak pakai tudung, okay? Tapi let's say kita berdiri depan cermin tapi cermin tu agak tinggi, so tak berapa sampai, so kita kena menjingkit sikit. So even kat rumah pun kita ada isu ergonomics, which is mungkin level cermin tu diinstall pada dinding, kita ikut height penduduk-penduduk yang ada dalam rumah kita kan. So itu pun kira ergonomik sebab pekerja tu berasa tak selesa. Nak senang ingat ataupun nak senang faham, ergonomics ni mau kepada apa pekerjaan atau kerja kita buat tu memberi keselesaan kepada si pelaku lah, which is kita lah kalau di rumah kita sebagai penduduk kat rumah, kalau dekat tempat kerja kita sebagai pekerja lah. Alright. Okay. So, ini contoh ergonomics dalam daily life kita. Contoh gambar yang pertama tu kita boleh tengok, ini memang semua orang ada handphone kan. So, kita bila kita tengok phone, kita tengok video ke ataupun kita TikTok ke, ini social media ke, kita tend untuk mendekatkan phone tu dengan muka kita. So, kita banyak menundukkan kepala. So, kalau kita tengok dekat sini, degree kepala yang paling okey sebenarnya adalah kosong. Di mana tulang belakang kita straight, kepala kita pun straight. Kalau tengok degree sebelah tu 15 degree, 30 degree, 45, 60 semua tu ada degree-degree yang tidak elok lah kerana dia akan menyebabkan ketidakselesaan di bahagian bahu dan juga di bahagian leher. Alright. So sebab apa kita rasa tak selesa? Sebab kepala kita sebenarnya memang ada beban, ada berat lah di bahagian kita punya skull dan juga otak kita tu ada bebanan dia. So kalau lagi condong kita turun, lagi tinggi lah bebanan kepada tulang belakang dan juga kita punya shoulders. Okay. Kalau gambar dekat yang kedua tu dekat bawah tu, boleh tengok ini kitchen cabinet. Kalau kita tengok kat rumah kan, gambar yang first tu ada beberapa ergonomics issue. Contohnya perempuan ni dia kena mencangkung sedikit untuk reach utensils ataupun perkakas dapur dia nak masak kan. Itu satu. Lagi satu, kalau let's say dia nak ambil pan dekat depan tu mungkin dekat dia boleh terus ambil. So tak isu sangat. Tapi kalau yang belakang, let's say dia nak ambil periuk, dia kena overreach pula. Dia kena ke depan dengan lagi, stretchkan lagi tangan dia untuk capai. So dia tidak beberapa selesa, tidak berapa ergonomics kat situ. So mungkin boleh ubah atau tambah baik dengan cara kita install kabinet yang boleh ada drawer. So kita instead of kita mencangkung, duduk ambil kat bawah, kita boleh bingkuk badan sikit saja untuk capai dan kita boleh terus tutup drawer. So dia lebih selesa berbanding dengan gambar yang pertama. Okay, dan juga posture tidur. Tidur pun ada orang tidur menegak, ada orang tidur mengiring kan kiri atau kanan. So kalau kita tengok gambar ni, posture yang baik sebenarnya bila tulang belakang kita straight. Tengok gambar yang ada tick tu, dua-dua gambar kiri kanan tu kita tengok kalau you tidur menegak ataupun mengiring pun dua-dua tu tulang belakang kita straight. So dia tidak ada pressure lah. Kalau yang atas ni kita tengok nampak ada kesa kejap kan. Okay. Yang ini dia punya bantal terlalu rendah. So dia pressure dekat bahagian tengkuk dia kat sini. Yang ini pun sama, ini bantal dia terlalu tinggi. Alright. So dia akan bagi pressure kat sini. So nanti kita akan bangun pagi nanti rasa tak selesa, rasa lemah dekat tengkuk ni sebagainya. Alright. Okay.
Okey, yang ini pula dalam pemanduan kita hari-hari nak pergi kerja kan, yang mana driving, kalau naik kereta, motor pun ada juga, tapi kalau naik kereta boleh tengok dekat sini. Semua ni ada tempat-tempat gambar ni, semua ada ergonomic issue masing-masing. Kalau boleh tengok, ada ke antara tuan-tuan perempuan yang jenis driving macam wanita yang first ni? Kalau tengok kat sini apa yang tak elok, yang tak okey, yang tak selesanya. Okey, kalau kat tengok kat sini, diberi tekanan kepada bahagian bahu, bahagian leher dan juga kaki dia. Sebab apa? Sebab wanita ni dia driving, dia bongkokkan badan dia ke depan. Dia tak sandar. So dia akan effect lah bahagian belakang badan dia. So apa kita boleh buat? Kalau praktis memang dah biasa drive macam ni, kita kena relaxkan badan. Okay, sandarkan badan dekat seat ni. Make sure kita punya bahu kena dekat seat ni, alright, dan kaki kita relax. Sebab bila bahu ke depan macam ni, okay, pressure ataupun tekanan tu akan jatuh kepada kaki. Sepatutnya yang pegang badan kita bila kita duduk adalah tulang belakang. So bila kita lean badan macam ni, pressure kat kaki, nanti kaki kita yang akan lenguh. Okay, so practice dia kita kena sandar. Alright. Okay. Alright, kena sandar. Mungkin boleh slowkan. Ya? Hello, okay. Mungkin boleh slowkan sikit sebab terlampau laju, dan juga ada ke mana-mana kenalan tuan-tuan perempuan yang tak dapat masuk link lagi? Sebab ada juga yang chat-chat saya ni. Mungkin admin boleh bantu untuk allow siapa yang tengah nak masuk tu. Ada tak lagi kawan-kawan yang tak dapat masuk ke? Sebab ramai yang tak perasan ni, sebenarnya kita punya session start pukul 11. Boleh stop sharing dulu je Fatin. Okay. Okay, baik. Alright, stop sharing dulu. Kalau ada kenalan yang tak dapat masuk lagi, admin boleh tolong allow dulu kita punya audience masuk. Sebab ada yang tak perasan pukul 11 kan kita punya session. Okay. So, seorang cuba. Okay. Alright, so kita boleh teruskan lah. Alright. Silakan Puan Fatin. Sorry ganggu. Tuan-tuan boleh nampak ke? Boleh nampak ke slide saya? Clear, boleh teruskan. Clear, alright. Okay, baik. So kalau tengok dekat sini, ada beberapa cara pemanduan kan? Kamera. Ya? Kamera. Oh, kamera. Okay. Alright. Okay, so kat mana kita tadi? Cara pemanduan kan? Okay, kat sini dah settle. Untuk pemanduan yang kedua, ni jenis yang bawa kereta jenis yang santai, yang buat tingkap kan, letak tangan dekat sini. So apa isu dia? Dia akan memberi tekanan kepada bahu dia lah, bahu dan juga tangan sebab dia letak kat situ. So apa cara yang sesuai untuk memandu, nak betulkan ni? Letak dulu tangan dekat steering, pegang steering, dan kaki tu make sure jangan terlalu rapat sangat dengan steering macam ni. Maksudnya seat dia terlalu ke depan. So kena ke belakang sikit supaya tak pressure kepada kaki. Alright, so yang ni jenis yang seat ke belakang sangat pula. Dia macam nak baring tapi tak baring ni. Dia driving jenis yang the racer dia dekat sini kan. Okay, maksudnya dekat sini apa yang akan berlaku, dia akan beri tekanan kepada dia punya tangan. Sebab tangan dia sepatutnya kita bend slightly saja, tapi ni dia hampir lurus tangan dia hampir lurus. So dia akan prolong tangan dia straight macam ni. So nanti akan lenguh dekat sini. Dan paling penting paling berisiko ni sebenarnya bila dia sit ke belakang dan dia menyandar macam ni, dia akan memang akan effect tulang belakang. So dia akan ada sakit belakang lah, lumbar dia akan affected. So apa yang perlu buat? Rapatkan seat, tegakkan seat ni, make sure dia bukan bengkok macam ni lah, degree dia mesti 90 degree straight. Lepas tu kedepankan sikit seat ni supaya tangan dia bend slightly sahaja. Alright. Yang ini tangan dia ada dekat steering, ada dekat dia punya gear pun ada kan. So ini pun
dia tidaklah terlalu sibuk sangat berbanding yang lain, tapi dia juga tak selesa sangat sebab lama kelamaan nanti memang akan rasa lenguh. Rasa lenguh dekat tangan sini sebab sini tak ada apa-apa support ni, dia tergantung kalau tengok. So nanti akan lenguh. So apa boleh buat, tukar position from time to time. Kalau memang selesa buat macam ni, tukar position from time to time. Tapi sebenarnya lagi baik dua-dua tangan tu memang letak dekat steering lah. Alright. Okay, ini proper posture lah kalau untuk kita driving. Seperti tadi, tangannya slightly bend sahaja. Bukan terlalu straight atau terlalu dekat sangat dengan badan. Okay. Lepas tu, kepala dan ke belakang kena straight. Lutut pun kita akan bend sedikit sahaja. Jadi kalau jauh sangat sikit nanti lutut kita lenguh. Alright. Okay. Okay. Itu untuk dalam kita punya daily activities lah. Okay. Ergonomics ni sebenarnya dia datang daripada perkataan Greek iaitu ergon dan juga nomos. Ergon tu apa? Ergon tu adalah work activity atau task atau kerjaan yang kita buat, kerja yang kita buat. Okay? Nomos ni adalah sains ataupun peraturan yang kita integratekan dalam kerja yang kita buat. So dia jadilah ergonomics. Tapi nak senang faham, nak senang tangkap apa maksud ergonomik ni, dia sebenarnya adalah sains yang kita dapat fitkan task atau kerja seseorang tu dan juga working environment dia kepada pekerja tu sendiri. Sebab setiap orang ni dia berbeza-beza. Ada yang mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar sikit, ada yang kecil sikit dan capability setiap orang ni berbeza. So kenapa kita kena tekankan ergonomics ni? Sebab kita nak make sure kerja dia tu selesa. Dia punya keyword dia kat sini adalah selesa lah. Alright, dan kenapa perlu enhancekan keselesaan ini supaya kita dapat reducekan risiko-risiko kecederaan di tempat kerja, okay? Alright, so ergonomics dan juga laws, kalau dekat Malaysia ni memang belum ada lagi penekanan yang sangat firm lah berkaitan dengan ergonomics ni. Dia belum perlu dilaksanakan secara berwajib atau berkala dan sebagainya. Tapi dalam OSHA Act, kini 1994 tapi sekarang dah di-revise, amendkan kepada 2022. Okay, memang ada klausa dekat situ yang menyatakan to promote an occupational environment for persons at work which is adapted to their physiological and psychological needs. Okay. Dan dalam amendment yang terbaru ni memang ada stated kat situ dengan perkataan word economics dan nanti boleh refer daripada OSHA Act di mana dengan klausa ni sendiri menyatakan bahawa memang adalah bawah tanggungjawab employer ataupun majikan untuk make sure kawasan kerja, cara kerja di tempat kerja ni selesa dan selamat untuk pekerja-pekerja yang bekerja di sana. Okay. Alright, macam saya cakap tadi, kenapa ergonomik ni penting? Okay, ergonomik ni penting sebab bila kita ambil berat tentang ergonomics di tempat kerja, dia akan create satu tempat kerja yang selesa dan selamat kepada pekerja-pekerja yang bekerja di tempat kita lah. Dan juga bila kita dapat kerja yang selesa, so dia akan mengurangkan work-related injuries, kecederaan ataupun kecelakaan masa menjalankan tugas. Okay? So kuranglah staff-staff yang sakit atau ada isu-isu back pain atau paternal dan sebagainya. Okay? Okay? Bila kurangnya isu-isu kesihatan ni, so secara tak langsungnya kerja lebih efisien, lebih produktif, kualiti kerja tu lebih baik. Alright? Dan disebabkan mereka okey untuk bekerja dan keadaan yang selesa bekerja, so kuranglah staff-staff ambil MC ataupun kos-kos untuk perubatan ni boleh dikurangkan. Alright. To comply with Act and Regulations ni sebenarnya more referkan kepada OSHA lah. Okay, walaupun dia OSHA tapi dia sebenarnya adalah daripada akta. So dia penting lah, dia perlu diambil penekanan. Okay, berkaitan dengan ergonomics ni. Alright. Ergonomics ni, kalau ikutkan dia ada 3 domain lah. Yang mungkin selalu kita dengar tu sebenarnya physical economics. Okay, kita ada physical economics, ada cognitive economics dan juga organization economics. Okay, yang selalu kita dengar ni sebenarnya physical. Melibatkan individu tu melakukan physical activity lah. Contoh dia punya working posture. Posture ni posture badan lah.
waktu dia menjalankan tugas. Okay? Repetitive movement, dia buat kerja ulang-ulang ke, ataupun material yang di handle sama ada berat atau besar atau licin dan sebagainya. Workplace layout, kesesuaian tempat kerja dia, workstation pekerja ni sebenarnya. Okay? Itu adalah physical ergonomics. Kalau cognitive ergonomics ni pula, dia fokuskan kepada bahagian mental processing. Contoh macam dia nak kena buat decision ataupun macam mana pekerja ni dia ada capability untuk interact dengan komputer, dia ada human computer interactions. So skill-skill yang ada pada individual ni, pekerja ni, itu adalah cognitive ergonomics. Okay. Dan yang terakhir adalah organization economics. Ini fokuskan more kepada sistem bekerja itu, proses macam mana cara kerja orang dan juga polisi ni kepada syarikat lah, macam mana syarikat SOP dan sebagainya kan. Alright. So contohnya pekerja tu bekerja secara berpasukan, ataupun bekerja individual, ataupun kerja yang ada shift ataupun ada hours tertentu dan macam-macam dengan sistem polisi proses ni dapat menjadikan pekerja tu satisfied dengan kerja dia. Itu adalah di bawah ergonomics, organizational ergonomics. Okay. Alright. So, disebabkan hari ini webinar kita agak singkat, so saya akan memberi penekanan more kepada physical economics lah. Alright. Yang macam saya mention tadi, ada beberapa economic risk factor. Risk factor ni maksudnya apa yang menyebabkan adanya isu economics di tempat kerja atau di mana-mana lah kita berada kan. Apa yang faktor-faktor yang berisiko. Contoh dia kat sini, ada awkward posture, kita ada forceful exertion, ada repetitive motion, kita ada contact stress, sustain dan juga ataupun static posture. So gambaran ni hanya untuk bagi gambaran macam apa contoh-contoh dia, kita akan go through one by one kejap lagi ya. Alright. Okay, awkward posture. Awkward posture ni apa? Awkward posture ni adalah deviation of the body position. Sebab ada limbs joint atau compact masa kita perform task. Maksudnya badan kita ni dia menyimpang daripada bentuk badan kita yang asal sepatutnya. Maksudnya sepatutnya badan kita tegak kan. So dia sama ada kita membungkuk ke, kita berpusing ke apa ke, dia jadi awkward sebab dia bukan position body kita yang sebenar lah. Okay, selalunya awkward posture ni akan jadi sekiranya dia tengok task ataupun pekerja tu sebenarnya macam mana. Task tu sebenarnya yang memerlukan dia untuk awkward posture. Okay, so untuk awkward posture ni dia membuatkan task tu lebih physical demanding lah. Maksudnya kalaulah kerja tu tak perlukan awkward posture ni ataupun memang dalam keadaan body yang sebenar, so energy dia save kat situ. Tapi bila ada dalam awkward posture, dia akan sedikit exhausted lah sebab dia kena banyak lagi physical activity yang dia kena buat. Okay, contoh-contohnya macam ni lah. Kalau tengok kat gambar ni, dia ada bending, okay, dia ada squatting. Okay, even yang saya dah sentuh tadi pasal driving dengan posture tidur pun ada juga dalam ni. Alright, dia akan, apa posture ni, dia akan jadi lebih teruk kalau dia dikombinkan dengan repetitive. Maksudnya posture kita dah tak betul dah kan. Lepas tu kita buat ulang-ulang kali pula, dia akan jadi lagi worsen lah. Ataupun posture kita dah tak betul. Lepas tu kita exertion pula, kita pakai banyak tenaga, banyak force untuk kita loading barang ke, kita tolak barang ke kan. So itu pun akan menyebabkan dia lebih teruk lah, significancy of the economic issue tu akan jadi lebih tinggi. Alright. Okay. So apa kita boleh buat sebenarnya untuk kurangkan risiko kepada awkward posture ni? Okay, kalau untuk office works, okay, kalau kita kerja dekat meja workstation kita kan, make sure barang-barang yang dekat office kita, dekat meja kita tu easy to reach. Maksudnya memang kita selalu guna, contoh kita guna keyboard, kita guna mouse ataupun mungkin kita guna pen. Benda yang selalu kita guna, make sure dia berada di kawasan usual work ni. So boleh tengok dia dah buat pecahan dari kat sini.
So reachable lah. Kita tak perlu nak ke depan sangat ke apa, kita just duduk dengan baik dekat kursi kita dah boleh capai dah. Sebab ini kerja yang selalu usual works. Kalau kita pergi kepada occasional works, let's say you ada file ke, ada alat tulis mungkin, kalau ada stapler ke apa, you nak letak jauh sikit daripada monitor contoh, atau jauh sikit daripada keyboard, boleh letak di sini, di kawasan yang occasional works yang sekali-sekali kadang-kadang kita nak ambil kan. Tapi jangan letak dekat hujung, sebab hujung sekali ni yang dah tak tercapai dengan jari kita sampai sini je. So dah lebih daripada ni, sebenarnya ini adalah non-working area lah. Kalau let's say ada barang nak letak juga dekat sini, mungkin boleh letak gambar ke kan. Satu orang dia suka dekor dia punya workstation, nak letak gambar ke, ataupun ada orang nak letak aquarium, ada orang bawa ikan ni pergi office. You nak buat hiasan sikit, it's okay. Sebab kita tak guna benda tu waktu kita bekerja. Dia sekadar hiasan ataupun kita just letak untuk memenuhi kita punya meja je lah. Alright, so make sure untuk elakkan awkward posture overreaching ni, kalau terlebih ke sini kita panggil overreaching. Maksudnya dia tak sampai, dia tak reach. So bila dah overreaching, dia jatuh bawah kategori awkward posture lah. Alright. Okay, ini kalau kerja di workstation di office. Okay. Kalau dekat sini, ini kalau kita tengah buat aktiviti di production contoh. Kalau kita tengok, individu ni height dia sama je. Tapi yang membezakan dia sebenarnya adalah ketinggian meja ataupun platform yang dia guna, bergantung kepada apa kerja dia nak buat. Contoh, precision work kat sini, kalau kita tengok beza dia table dia yang paling tinggi kan daripada yang lain, ataupun dia lebih kurang dekat sini. Sebab apa? Precision ni kena tinggi. Kenapa heavy work ni rendah? Okay, precision ni kan kerja-kerja yang kita minute kan, kita pakai benda-benda yang kecil-kecil. So, precision work ni perlukan ketelitian. Bila ketelitian, you perlu dekat dengan mata you sebenarnya. So, dia tak boleh meja rendah-rendah. Nanti you kena membungkuk. You tak nampak nanti. You punya precisions ni, alat-alat you semua ni. So, dia kena dekat dengan mata kita, dekat area sini lah. Ini suggestion appropriate height untuk buat precision work. Light work ataupun heavy work contohnya, let's say you nak buat macam hammering kan. So you tak boleh nak dekat-dekat muka ni, takut you hammer terkena muka kan. So dia kena jarak jauh sikit. So ini antara suggestion height lah untuk bergantung kepada kerja you nak buat apa. Okay. Kat situ lah kalau you boleh faham betul-betul ergonomi, which is kita fitkan working environment atau working working area tu dengan individual tu, so kita boleh cuba untuk memahami setiap orang ketinggian dia tak sama, and then kerjanya pun tak sama. So mungkin untuk bahagian-bahagian yang department untuk yang buat precision contohnya, kita boleh buatkan meja yang level macam ni, ataupun buat platform yang level macam ni. Untuk apa? Untuk memberi keselesaan lah kepada pekerja-pekerja yang bekerja nanti. Sebab kita tak kerja sekejap-sekejap. Kita kerja banyak jam juga kan, 8 jam. Ada yang buat OT, buat ekstra. So tak nak bagi ada isu ekonomik ataupun dia ada sakit-sakit, ada strain atau pain kepada pekerja ni, kita boleh cuba modify. Okay. Ini correct sitting posture untuk kalau kita bekerja di office. Ni untuk office ergonomics lah. Okay, kat sini kita boleh tengok monitor ni kena satu level dengan eye level kita. Okay, dia tak boleh mendongak sangat, dia tak boleh ke bawah sangat. Selalu kadang-kadang kalau orang pakai laptop kan, laptop kan lagi rendah kan. So, boleh install tambah platform bagi tinggi sikit. Ini pun walaupun monitor, tapi kalau tak ada platform ni dia akan jadi rendah. So, kita akan bungkuk. So, make sure eye level kita sama dengan monitor. Ini untuk monitor. Kalau kita punya arm, ni, kena make sure degree dia dekat sini. Kita kena relax. Sebab tu kerusi dekat office kita ada armrest dekat sini. Sebab tu memang tujuan dia untuk kita letak tangan ni. Jarang orang guna. Tapi kena letak sini. Letak tangan dekat sini bagi dia parallel dengan kita punya meja. Ini macam nak pergi sama. Kerusi kan boleh adjust kan. Kita boleh adjust ikut ketinggian kita supaya dia parallel. So tangan kita ni
bila kita letak dekat sini untuk menaik ke, untuk pegang mouse ke, dia dah telah disupport oleh armrest ni. So kita punya bahagian siku, bahagian bahu ni dia selesa lah. Kalau tak ada armrest ataupun jauh sangat nanti kita tergantung tangan kita jadi lenguh. Alright? Okey, dan juga kerusi ni sangat-sangatlah digalakkan untuk ada tempat penyandar lah. Kalau you kerja dalam office ni, jangan ambil kerusi yang tak ada tempat belakang ni. Ambil yang ada cushion dekat belakang ni. Dan juga kalau let's say tak sampai kan, ada orang kita boleh tambah. Okay, sekarang ada banyak jual modification untuk kerusi ni, kita boleh tambah ergonomic punya cushion dekat belakang ni supaya badan kita memang tegak. Tengok sini, dia punya angle dia supaya dapat tegak lah. Alright? Ini bahagian kerusi, okey. Bahagian kaki pula dia kena parallel dengan lantai. Okey, ini nampak tak dipijak dekat sini. Sebab apa? Sebab nak bagi dapatkan angle kesesaan ni lah. Feet tengok parallel to the floor. Dia kena bagi selesa. Kalau let's say kita agak rendah sikit mungkin kan, kita dah adjust kerusi tapi still kita punya kaki macam tergantung. Okay, so boleh suggest untuk tambahkan footrest. Okay, kita tambah dekat sini supaya kaki kita tu diletak. Kaki kita tu tak tergantung lah. Supaya kurangkan pressure di bahagian lower limb kita ni. Alright? Okay, ini untuk awkward posture. Okay, yang kedua adalah repetitive motion. Repetitive ni adalah task yang kita buat, yang kita perform over and over again. Maksudnya kita buat berulang-ulang kali menggunakan muscle, tendon dan joints yang sama. Okay, so dia akan menyebabkan ada sore lah. Dia akan rasa sengal atau kesakitan dekat kawasan tu sebab kita overwork. Bila buat berulang kali ni maksudnya kita overwork lah. Alright, so dia akan jadi lagi teruk sekiranya the lack of recovery within cycle. Maksudnya tak ada rehat lah. Kita tak ada recess, kita tak ada break. Kita continue buat dalam let's say 6 jam, 4 jam kita buat yang repetitif, kerja yang sama je kan. So tak ada recovery, dia akan jadi semakin teruk lah. Ataupun dia melibatkan kawasan tangan dan juga jari. Sebab kenapa penekanan diberi dekat sini? Sebab jari dengan tangan ni kawasan yang sensitif. So dia punya wrist tu senang rosak dan koyak. Alright? So dia bahagian-bahagian tu lagilah perlu dijagalah, alright. Dan juga dia akan bertambah teruk kalau repetitif ni digabungkan lagi dengan posture badan yang tak betul ataupun dia terpaksa loadkan menggunakan tenaga yang banyak. Force exertion ni nanti kita pergi pada force exertion. So dia bila tak selesa, selalunya orang akan jadi lebih letih. Bila badan kita tak menerima apa kita panggil beban yang sepatutnya, dia over kan, over daripada yang sepatutnya, over limit daripada badan kita. So dekat situlah akan jadi sakit belakang ataupun kita ada carpal tunnel, kita lenguh di tangan, lenguh di bahu. Alright, sebab kita terlebih buat benda yang hari-harian yang kita selalu buat tu. Okay, kalau boleh tengok gambar ni kat sini repetitif lah. Alright, orang ni buat, dia inspect kan untuk sausage dia, yang mana okey dia akan pergi sini, yang mana tak okey dia akan discard, betul tak? So dia akan repeat selagi mana mesin ni jalan, okey, dia akan repeat buat benda yang sama-sama. So macam ni kita nak bantu ni, kalau let's say dekat production pun memang ada mesin yang lebih kurang macam ni ataupun work process dia lebih kurang macam ni. So boleh tambah baik dengan adakan recess ataupun exercise. Recess ni rehat lah, kita stop sekejap. Kita bagi timing untuk tangan kita okey balik and then kita sambung, ataupun boleh buat short breaks exercise. Kita boleh regang-regangkan tangan, jari-jari. Sebab ini kalau ikutkan repetitif dia dekat tangan lah. Dia banyak menggunakan bahagian tangan. Yang awkward posture ni mungkin dia berdiri prolong. Dia berdiri lama sebab kalau kita kat sini tak ada kerusi, tak ada apalah untuk dia. So dia akan letih. Yang ini pun sama, dia packing lah. Dia akan packing, dia akan wrap semua kotak-kotak yang ada. So benda ni secara repetitif lah, lagi banyak kotak ada, dia akan continue kan. So antara cadangan yang kita boleh beri adalah untuk short breaks dan juga exercise. Okay, alright, sekejap Puan Fatih. Okay. So macam mana kan, okey ke semua tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sementara tu boleh admin minta tolong untuk allow kan, ada yang WhatsApp juga saya ni tak dapat masuk. Minta tolong allow kan siapa yang dapat masuk tu. Okey, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar, boleh stop sharing dulu.
Okey. Ada tak mana-mana antara company tuan-tuan dan puan-puan semua yang buat macam ni sesi macam ni, kalau orang Jepun dia kata apa, sesi bukan taisho, dia macam akan tiba-tiba dia bunyi ring bell, okay, everyone will have an exercise. Ada tak mana-mana company yang ataupun kilang yang mengamalkan method ni? Okay, mungkin ada yang dah buat ke? Ada tak? Ataupun mungkin tadi bila Puan Fatin kita kata okay, semua kan dekat kerusi tu armrest kena selari dengan meja. Semua dah terus tiba-tiba je tukar kedudukan kerusi kan. Ada tak yang buat? Okey, jadi mungkin ada tuan-tuan perempuan yang tak mengaku lah, tak apa, tak ada masalah, tak mengaku, it's okay, no problem. Kita akan teruskan lagi. So jadi mana-mana yang berminat dan dapatkan informasi lanjut tentang yang ini, boleh kontak dengan kami nanti. Okey, kita ada lagi 15 minit je. Puan Fatin boleh continue untuk sesi kita yang terakhir. Okey, baik, tak apa, kita ada sikit lagi. Saya habiskan Alright. Sekejap, saya share slide. Okey, boleh nampak Boleh nampak ke slide-nya? Okey, baik. So kita sambung. Okey, ada 3 lagi physical economics yang kita akan cover. Alright. So yang ketiga ni adalah forceful exertion. Okey, forceful exertion ni apa? Maksudnya kita menggunakan tenaga ataupun force is the amount of muscular effort expended to form the task. Okey, maksudnya kita menggunakan tenaga yang berlebihan lah. Kita guna force. Contoh macam kalau kita tengok gambar ni, gambar yang belah sini ni adalah pushing. Ada tolak troli ni, dalam ni ada loads lah, ada barang-barang yang dia nak tolak. Yang ini menarik, dia menarik level ni dekat atas ni pun ada loads ataupun bebanan yang dia kena. Bila kita ada bebanan macam ni, dia kena consider beberapa perkara. Contohnya berapa sizing dia, besar ke kecil ke, lepas tu size dia irregular ke tak irregular. Contoh macam ni dia regular, so dia boleh stockingkan macam ni. Let's say kalau benda tu tak irregular, so mungkin dia kena angkat manually satu-satu kan. So bentuk dia bila tak irregular jadi kita susah nak pegang, betul tak? So itu satu berkenaan dengan shapes. Weight dia kita boleh tengok loading tu berat ke rendah, berat ke ringan ke, right? Dimension juga tengok panjang lebar dia lah. Okay, dan juga grip. Okay, grip ni kita boleh tengok kita nak angkat apa atau kita nak pegang apa ni, material dia, surface permukaan dia macam mana, air friction ke, let's say kita nak angkat cermin. So pressure dia lain sikit sebab cermin licin contoh kan. So kita perlukan tenaga tambahan, force for exertion dekat situ untuk perform task ni, alright? Yang ketiga, kita ada number of time, berapa kali kita nak buat loadings ni, okay, dan berapa jam atau berapa kali shift kita nak buat, alright? Dan kita kena consider juga kita punya body posture masa kita menarik dan kita menolak ni, badan kita sebenarnya efek tulang belakang kita. Sebab kita guna tenaga yang lebih dan juga posture kita kalau tak betul memang kita akan rasa sakit dan rasa letih, alright? Dan juga sekali environmental temperature memang memberi kesan kalau kawasan yang kita bekerja tu panas dan sebagainya atau terlalu sejuk sangat pun dia akan efek kekuatan tenaga kita untuk execute kita punya daily task atau aktiviti. Okay. So apa kita boleh tolong kalau ada let's say forceful exertion ni dalam kita bekerja sehari-harian kan, boleh practice untuk a proper lifting technique. Kalau kita tengok kita nak mengangkat barang contohnya daripada ground ke kita lah, dan kita nak transferkan ke mana-mana tempat, memang kita kena make sure yang pertama sebenarnya kita punya posture elok. Sebab kalau kita dah start posture kita tak okay, alright, dan kita dah terbiasa, nanti kita nak biasakan kepala yang okey ni kita ambil masa sikit. Alright, so macam mana nak tahu posture elok tu? Posture elok adalah sebenarnya kita punya tulang belakang ni tegak. Tengok sini straight straight. Dia mesti straight. Kalau macam ni dia curvy membungkuk. So dia akan banyak tekanan. Dekat sini ada tekanan, dekat bahu ada tekanan, dekat sini pun ada tekanan, dekat kaki dia. Alright, sebenarnya badan kita ni
yang pegang kita punya load sebenarnya adalah support kita tulang belakang. So kita kena bagi tulang belakang kita yang buat kerja tu. So bila kita posture tak betul, so kita punya bebanan tu sepatutnya tulang belakang yang pegang, dia jadi tempat lain yang pegang. Kaki yang pegang, bahu yang pegang, tangan yang pegang, so dia jadi tempat-tempat lain dia jadi sakit. Macam tu. Alright. So ini antara cara macam mana kita nak angkat barang. Contoh, kita tengok dulu load tu berapa berat kita boleh angkat tak? Boleh angkat seorang tak? Kalau rasa macam boleh, kita boleh step angkat sendiri. Tapi kalau rasa berat lah, tak boleh nak angkat lah, so kita panggil member. Kita buat budget system. So kita akan angkat bersama. So load tu instead of satu orang yang pegang, satu orang punya bebanan, dia akan separate kepada dua orang punya bebanan lah. So lebih ringan, lebih kurang letih, lebih selesa sebenarnya. Alright. So bila kita nak mengangkat barang, first kita kena get a firm footing. Maksudnya ni selain daripada kita pakai safety shoes ataupun kita pakai kasut yang selesa untuk kita buat kerja, kita kena make sure kita betul-betul pijak lantai tu sebenarnya. Ada orang jenis yang dia tiptoe, dia jalan ni macam alas kejap di depan tu, so dia menjengkit sikit. So bahaya sebab pressure daripada sepatutnya dekat tapak kaki dia jadi dekat jari-jari pula bila dia tiptoe. So bahaya. So make sure bila kita menampak tu full lah tapak daripada kita punya tumit sampai jari. Okay, get a firm footing. Lepas tu kita bend kita punya kaki, bend lutut kita. Okay, lepas tu ni tighten your stomach muscle. Ini macam ni bila kita start nak angkat tu kita akan rasa. Kalau kita tak angkat dengan betul, kita tak akan rasa tighten dekat kita punya stomach muscles ni. Alright. Lepas tu kita angkat beban ni menggunakan kita punya lower body. Tengok lift with your legs. Maksudnya kita ambil daripada bawah. Kita jangan letak beban tu dekat bahu. Kita angkat beri dekat tangan ni kan. Sebenarnya yang akan tolong bawa naik atas barang ni sebenarnya adalah kita punya kaki. So pressure tu biar dia daripada kita punya kaki. Dan bila dah straight kan badan kita, make sure loads kita ni berada berdekatan dengan bahu, rapatkan dengan diri kita lah. Macam ni, rapatkan dengan diri. Kalau dia jauh, kita akan beri pressure kepada kita punya tangan. Ni bahu, siku dan juga tangan kita lah. Dia akan jauh jadinya. Alright. Then keep your back upright. Okay, make sure bila kita dah pegang loading, badan kita tegak lah. Macam ni. Jangan membungkuk. Ataupun ni macam ni, dia ke depan sikit. Perasan, dia dah ke depan sikit. So make sure badan tegak. Alright. Okay, yang keempat adalah static ataupun sustain posture. Apa maksudnya? Dia adalah posture yang sama atau position yang sama kita buat semasa kita perform task. Maksudnya kita tak bergerak. Kurang pergerakan lah, buat bergerak langsung kita pun kepatung kan. So kita kurang sangat pergerakan tu. Contohnya kalau boleh tengok gambar dekat sini, lelaki ni tengah grinding, dia grinding besi. So dia dalam keadaan berdiri tegak macam ni. Okay, taklah tegak, dia bungkuk sikit ni. Tengok dia menghala kepada produk yang dia nak grind ni lah. Okay, so grinding ni pun ambil masa. Dia takkan grind sekejap-sekejap je. Dia akan ambil masa sebab dia bagi betul-betul ikut shapes dan sebagainya. Alright, so posture ni dia secara statik lah. Dia akan berada dalam keadaan macam ni dalam beberapa waktu yang tertentu lah. So apa yang berlaku bila kita dalam keadaan statik, berdiri ke atau kita statik duduk kan, dia akan mengurangkan circulation darah dalam badan kita sebenarnya. Okay, dan bila ada kurangnya circulation darah ni, muscle kita akan tensions. Okay, dia akan jadi tegang. Alright, dan benda ini akan membuatkan terjadinya injury lah ataupun kesakitan di mana-mana bahagian yang terlibat lah. Contoh-contohnya lah prolonged standing atau prolonged sitting. Holding pun sama. Holding kalau ikutkan memang dia pegang grinder ni lama lah sebab selagi kerja yang dia grinding tak habis, so dia akan ambil masa. So dia akan hold. Ini pun akan memberi pressure kepada bahu dia, kepada hujung tangan yang kat sini akan pressure, kat bahagian belakang, leher. Okay, sebab dia menunduk macam ni. So dia akan membuatkan kita letih, fatigue sebenarnya. Alright. Okay, so yang last kali adalah contact stress. Contact stress ni adalah pressure points result from the body pressing against a hard or sharp surface. Maksudnya bahagian badan kita, pressure point yang tertentu
bila kita pegang benda-benda yang hard ataupun benda yang tajam. Okey, sebab apa kontak stres ni dia akan tiba kepada tempat-tempat tertentu lah, seperti kita punya nerve, kita punya tendon atau blood vessel yang dekat dengan skin dan juga underlying bones kita. Okay, contoh-contohnya macam side of the fingers lah, tepi-tepi jari-jari ni. Alright, kalau tengok ni cara dia apa yang dia contact, tangan ni contact dengan apa, stress ni adalah sebenarnya juga dekat mouse ni. Okay, so bahagian sini palm dia akan sakit. Alright, side of the fingers kita ada palms, ada wrist, bahagian pergelangan tangan, forearm, bahagian lutut. Kalau kita banyak buat kerja yang kena melutut, contohnya macam nak baiki kereta kan, mechanics dekat bengkel kereta kan, tengok kalau ada benda yang memang dia tak jack kereta ke, so dia kena melutut nak reach something atau nak repair something. Okay, dan juga elbow. Okay, ada melibatkan juga kerja-kerja yang menyiku lah, dia kena pakai elbow ataupun you jadikan elbow tu sebagai penghadang. Ada jugalah kerja-kerja task yang sebegitu. Alright, so apa kita boleh buat? Okay, contoh macam kerja hammering tadi kan, dia direct pegang hammer, dia direct pegang screw. So dan juga tangan dia sebenarnya contact juga dengan kayu ni. Alright, ni pun contact stress juga sebab tangan-tangan dia semua kena dekat permukaan yang kasar lah. Alright, so apa boleh buat? Instead of kita bare hands kita pegang, mungkin kita boleh kurangkan dengan cara kita pegang, kita pakai glove. Alright, kita pakai glove yang bersesuaian lah untuk kerja-kerja bertukar. Okay, so dia dapat mengurangkan contact stress kepada bahagian-bahagian badan kita yang susceptible ni lah. Okay, ni contoh kalau kita buat kerja yang mechanical macam ni. Kalau let's say office works, contoh cara pegang mouse yang betul. Kita kena make sure dia selari. Okay, tangan kita, dan ini ada resting lah. Dia tak boleh tergantung. Kalau macam ni, kau tengok cara dia pegang mouse ni, tangan dia tergantung. So dia dah tak straight. Yang ni pun dia ternaik pula. Dia letak palm dia bawah. Kan? So dia tergantung. Yang ni dia divert lah ke kanan dan ke kiri. So dia tak straight juga. Sebab kat sini kan ada sambungan. So bila sambungan tangan kita ni daripada sini, pada tangan kita ni ke tapak tangan ni dan ke jari-jari ni, bila kita selalu sangat ke kiri ke kanan macam ni, dan selalu sangat atas bawah macam ni, dia akan effect lah kat bawah ni. Dekat kita punya nerve dekat bahagian bawah ni. Selalu kalau office works punya activities ni, dia memang akan menyebabkan penyakit pekerjaan. Contoh dia macam carpal tunnel syndrome. Okay, carpal tunnel syndrome ni memang bahagian dekat bawah ni lah. Okay, dekat sini nanti dia akan lama-lama kelamaan, kalau dah dibiasakan macam ni dan kita tak praktis ergonomics kat sini, dia akan koyak. So nanti memang akan rasa sakit sangat. Dia mula-mula dia akan start dengan you rasa kebas-kebas, rasa macam tak sisa. Tapi lama kelamaan you nak bengkok ke kanan ke kiri pun dah tak boleh, dia jadi sakit. Okay. So mungkin boleh praktis untuk pegang mouse dengan cara yang betul lah. Alright. Ni kalau mouse, kalau keyboard pun sama. Jangan biar dia tergantung. Kalau tengok sini dia tergantung tangan dia. Ini sebab gambarnya tak habis kan. So nampak still tergantung juga kan. Tapi sebenarnya ni straight sini kalau tengok balik tadi gambar kita duduk dekat kerusi kan. Kat sini sebenarnya yang akan support nanti adalah kita punya armrest. Armrest kita dah support dah kita punya tangan. So by right dia tak store lah, takkan ada rasa lenguh lah sebab dia straight dan dia support oleh armrest. Kalau macam ni, mungkin dia support armrest kat sini tapi dia tak straight. Maksudnya mungkin kursi dia tinggi pada dia ni. Sebab tu armrest kat sini. So bila sampai kat sini, dia terpaksa menurunkan tangan dia macam gitu. So ni salah lah. Dia kena belajar praktis untuk guna cara yang macam ni. Keyboard pun sama. Instead of kita divert kan, yang saya cakap tadi kan, kalau kita banyak ke kiri ke kanan atau ke dalam macam ni, keluar ni ke dalam, so dia akan effect lah ke kita punya pergelangan tangan ni nanti. So instead, make sure kita menaik tu dalam keadaan tangan kita lurus, jari kita ke depan macam ini. Mungkin untuk orang yang tak biasa, yang dah biasalah buat menaik macam gini, boleh cuba tambah baik dengan cara menaik dengan betul lah. Cuba praktis buat supaya kita kalau boleh kita tak nak ada penyakit pekerjaan ni. Kita sayanglah tangan kita ke badan kita kan. Sebab kalau dah once dah sakit, dah rosak, kita tak boleh recover balik. So selain kalau tak nak sampai ke arah tu, kita boleh cuba praktis dulu cara bekerja dengan betul. Okay? Okay, alright. So saya rasa untuk hari ni
kita sampai konteks trust tu dahulu. Mungkin insyaAllah nanti kalau ada peluang lagi kita akan sambung kepada topik-topik lain. Contohnya macam musculoskeletal disorder. Saya ada mention juga tadi beberapa. Contohnya macam carpal tunnel syndrome ataupun back pain, injury ke apa kan. Kita boleh go through. Ataupun mungkin bila dah ada sakit-sakit ataupun dah ada komplain berkenaan sakit ni, macam mana kita nak manage ergonomics ni dekat tempat kerja. Dan juga let's say kalau orang tu dah ada sakit belakang ataupun belum ada lagi, kita nak buat prevention. So kita mungkin boleh cadangkan topik untuk menguatkan tulang belakang kita. Alright. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti, kalau kita ada buat lagi webinar nanti, kita akan cuba cover untuk topik-topik lain lah. Tapi untuk hari ni kita sampai types of ergonomic risk factor saja. Alright. So saya rasa sekian saja daripada saya untuk webinar kita pada hari ini.